Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, hari ini adalah hari pertama kita saya in charge ambil alih kelas 4 Omega. So saya terus kepada perbincangan bab 6 iaitu hubungan linear dan tak linear. Okey, sekarang kita akan masuk unit yang pertama 6.1. Okey, apa itu hubungan linear dan tak linear? Okey, secara ringkasnya, ini saya ambil dari buku teks lah. Graf yang membentuk satu garis lurus adalah satu hubungan linear. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah satu hubungan tak linear. Okay, mungkin sebelum ni awak pernah berkenalan dengan bentuk-bentuk graf. Contoh dalam bab matematik, tingkatan menengah rendah tak silap. Awak dah pernah buat graf parabola, okay, graf garis lurus, graf garis lurus. So itu antara contoh. Kalau kita tengok dekat dalam buku teks tu, okay, contoh yang saya ambil daripada buku teks ni, di mana ada dua jadual yang mempunyai data yang berbeza. Kemudian bila kita terjemahkan jadual ni dalam bentuk graf, kita dapati graf yang pertama ni iaitu graf A ni penyelesaiannya bila dilukis dapat satu bentuk graf yang melengkung. So graf melengkung macam ni menunjukkan yang graf ini mempunyai hubungan tak linear. Okay, sebab daripada pemahaman yang dekat atas ni, apa itu graf, graf yang mempunyai hubungan linear dengan graf yang ada hubungan tak linear. Bila graf lengkung terhasil, dia membentuk dia adalah suatu hubungan yang tak linear. So kalau dekat B ni, garis lurus yang terhasil, maka dia adalah satu hubungan yang linear. So linear mesti straight line. Okay. Kalau dia curve, ada lengkung, dia adalah tak linear. So itu kita boleh kenal pasti hubungan linear dan tak linear berdasarkan bentuk graf. Alright. Okay, next. Seterusnya, okay, dalam bab ini kita akan lebih kepada macam mana nak lukis graf yang linear. Okay, walaupun data yang kita dapat tu menunjukkan dia tidak linear. Okay, di sini ada satu latihan dalam daripada buku teks aktiviti ni daripada buku teks. So saya akan tunjukkan macam mana nak buat aktiviti ni melalui ada apps yang kita akan guna ni, website dekat Desmos punya apps ni. So kita akan masuk ke apps Desmos ni lah. Okay, mari kita lihat. Saya boleh nampak tak sekejap saya cuba tukar supaya awak boleh nampak lah. Sebentar. Okey. Okay, ini adalah data yang saya masukkan. Mana buku Abang Faiz? Okay, ini adalah data yang saya dah masukkan earlier lah. Data ini sama macam yang ada dalam buku teks. Okay, data yang dalam table ni. 1, 2, 3, 4 di mana X bernilai 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Y dia bernilai 3, 5, 6, 8, 10, 11. So saya dah masukkan dekat dalam. Sorry. Okay, jadi sekarang macam mana kita nak lukis. Okay, sini saya hilangkan plotting ni. Okay, sebenarnya kita boleh auto plot kan. Okay, ini adalah plotting yang kita buat. Kita nampak sekejap Okay, saya kecilkan. Okay, ini setelah kita komputer ni automatic plotkan titik X dan titik Y, maka terhasillah garisan bila disambungkan, kita join the dot ni, plotting ni, dia jadi, ini namanya graf tak linear lah sebab garisannya bengkok kan. Walaupun dia tak curve, tapi bila sambung ini pun kita panggil tak linear lah. Okay, sebab dia bengkok. Jadi daripada graf tak linear ni, kita boleh tukar jadi graf linear. So how? Kita kena bagi arahan untuk dia jadi linear lah. Alright, so dekat dalam, kalau manually awak kena lukis dekat atas graph paper lah. Kalau ni sebab dia komputer, jadi kita boleh bagi arahan untuk dia jadi linear. Okay. Jadi awak perhatikanlah macam mana kita buat. Alright, so nampak tak? Graf ni sekarang telah menjadi graf ini kita panggil garis penyuaian terbaik. Okay, kalau dalam bahasa Melayunya garis penyuaian terbaik. Okay, nampak ni garis lurus penyuaian terbaik. In English we call it the best fit line. Bahasa Inggeris sedap sikit nak sebut. Okay, best fit line. So biasa dalam eksperimen kelas sains ke fizik ke, awak kena tahu macam mana nak buat best fit line ni. Okay, supaya kita dapat baca data tu dengan lebih baik lah. Okay, so in this activity ni, okay, untuk buat best fit line ni dia ada ciri-ciri dia. Bukan main suka-suka je kita nak. Kita kena cari yang paling bagus. Maksudnya kita kena lukis garisan ni mesti garisan yang paling tepat dan paling bagus. Sehabis bagus lah untuk kita pilih sebagai best fit line. Okay, antara ciri-ciri best fit line ni adalah ini di sebelah kanan ni yang saya tulis ni. Ciri-ciri garis lurus penyuaian terbaik ni adalah garis lurus menyambung kebanyakan titik. Kalau kita yang mula-mula tadi, masa kita nak sambungkan titik-titik ni, kan dia bengkok-bengkok kan. Yang warna hijau ni, nampak yang warna hijau yang asalnya kita sambung ni kan dia bengkok kan. Ni memanglah bukan best fit line. Dia bukan garis lurus. Okay, jadi macam mana nak buat garisan yang lurus yang boleh paling banyak dia boleh kena berapa titik. Macam tu. Okay, so ini kalau perhatikan dekat titik yang 1, 2, titik ketiga dengan titik ke-5 kena kan? Titik ketiga dengan titik ke-5 kena. Titik yang pertama, kedua, keempat, ke-6 tak kena. So itulah garis yang paling okey, yang paling baik yang dia boleh lukis untuk set ini. Okay, dan kalau perhatikan ciri yang kedua ialah titik yang tidak berada pada garis lurus, maksudnya yang tak kena, mestilah bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garisan. Kalau kita tengok tadi, dia punya rupa. Titik pertama, dia ada di sebelah kanan garisan. Titik kedua, dia tak kena tapi dia berada di sebelah kiri garisan. Titik keempat, berada di sebelah kiri garisan. Titik ke-6, berada di sebelah kanan garisan. So seimbang, ada 2 kiri, 2 kanan. Betul tak? So itu bermaksud garisan yang tidak kena tapi dia seimbang. Macam tu lah lebih kurang, itu maksudnya lah itu 2 ciri yang sangat penting
bila melukis best fit line. So, okay, garis lurus menyambung kebanyakan titik. Kalau lagi banyak kena, okay, katalah banyak kena tapi tak seimbang pun tak boleh. Dia mesti memenuhi dua syarat ini. Kalau yang banyak tu 2 titik saja tapi menyebabkan yang lain seimbang, betul lah tu. Okay, so titik yang tidak berada, so this tu ciri-ciri ni awak kena penuhi lah. Yang penting yang seimbang ni sebenarnya. Yang seimbang ni yang sangat penting. Okay, so ini bawah ni adalah gambar contoh lah saya petik daripada buku teks juga. Kalau saya besarkan, nampak dia punya ciri-ciri ni dipenuhi. Kalau awak perasan, kita tengok dia kejap Saya nak bincangkan yang contoh ni. Kenapa saya pilih dia sebagai contoh lah. Titik pertama ni kena, titik kedua tak kena tapi dia ada sebelah kiri. Ni sebelah kiri. Kiri garisan. Yang ni kena, yang ni sebelah kiri garisan. Yang ni kena kan? Yang ni sebelah kanan garisan. Yang ni kena. So maknanya ni sebelah kanan. Mana yang tak kena tu kalau dua kiri satu kanan. Okey lah tu, seimbang lah tu. Okey, ataupun kalau tiga-tiga kat belah kiri yang contoh kalau awak buat satu best fit tiba-tiba awak dapat ada 3 titik tak kena. Tapi 3-3 dekat sebelah kiri atau 3-3 dekat sebelah kanan, itu tidak seimbang. Itu maknanya itu bukan best fit line. Awak kena cuba buat garisan lain. Okay. Alright, so saya nak tunjukkan kaedah melukis kat guna komputer. Saya masih belum ada kemahiran untuk buat guna gadget dalam komputer. Jadi saya boleh tunjuk contoh je dulu. Alright. Okay, so kalau kita kat sekolah mungkin senang lah saya nak tunjukkan. Alright, so itu adalah penjelasan tentang aktiviti ni lah. Menunjukkan yang graf mula-mula dia tak linear. Lepas tu kita kena lukis best fit. So garisan best fit itu adalah garisan linear. Okay, kita panggil garis lurus penyuaian terbaik. Alright. Kita pergi ke, ini antara latihan lah. Okay, saya highlight kat sini untuk awak cuba buat. Okay, latihan yang ini awak perlu, okay, dia bagi satu jadual. Jadual. Kemudian awak perlu plot. Sama macam kita buat latihan tadi. Awak plotkan X lawan Y. Lepas tu awak lukis graf garis lurus penyuaian terbaik. So awak kena pertimbangkan 2 ciri tadi lah sebenarnya. Okay, antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah ciri-ciri ni tadi. Kita tengok balik ciri ni sekejap. Supaya kita boleh apply. Okay, so garis lurus menyambungkan kebanyakan titik. Kemudian titik yang tidak berada bertaburan, yang tak ada atas garis bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis. Alright, so cuba buat dulu. Okay, kadang-kadang ada 2-3 pelajar boleh dapat garis lurus yang berbeza-beza. Mata yang kawan ni nampak, oh ni dah best fit dah pada mata dia. Kemudian kawan lain bagi jawapan, ni dah best, lain sikit, dia berbeza sikit je kadang-kadang. Okay, dia dah best fit pada mata dia. Mungkin dua-dua pun boleh betul. Okay, jawapan ni tak semestinya satu jawapan tau. Mungkin dua-dua pun boleh betul. Alright, bergantung pada bagaimana kita plotkan. Okay, kemudian skala. Okay, lupa saya nak cakap. Skala awak boleh letak ikut kesesuaian soalan. Contoh macam XY ni, skala bagi X ni kita boleh letak, awak guna kertas graf yang beli dekat sekolah tu Okay, so kat sini boleh letak 2 cm kepada 5 lah untuk paksi X. 5, 10, 15, 20 kan. Untuk paksi Y, kita tengok nilai dia, kita 8, ada 14, ada. Awak boleh letak 5 cm kepada 10 juga. 5 cm lah, subhanallah. 2 cm kepada 5. Yang tadi 2 cm kepada 5 juga untuk paksi X. Yang Y 2 cm kepada 5 juga untuk paksi Y. Untuk soalan pertama ni. Okay, kita terus
putuskan dia punya skala lah supaya awak boleh lukis dia punya graf. Latihan yang paling penting dalam bab ni adalah melukis graf. Ini soalan kertas 2 untuk pengetahuan awak dalam SPM. Ini adalah kertas 2 soalan bernilai 10 markah. So antara soalan yang pelajar biasanya boleh cari makan. Maksudnya boleh cari markah, boleh tambah markah yang baik dalam kertas 2 adalah bab ini. Okey, melukis graf. Okey, sebab dia cuma graf garis lurus dan data dah diberi. Alright, so yang ini boleh untuk paksi X, boleh letak 2 cm kepada 5 lah. 2 cm kepada 5 unit kan. Kemudian kalau paksi Y, ni paksi X, paksi Y, 2 cm kepada 5 juga. Okay. Alright, untuk soalan yang kedua ni, 2 soalan je saya nak awak buat. Yang pertama untuk paksi M ni paksi X ni paksi X dan paksi Y Okay, jadi untuk yang atas ni, kita letak 2 cm kepada 2 cm kepada 20 boleh, 2 cm kepada 10 pun boleh. Kata graf tu besar kepada 20 lah sebab tengok dia punya konsistensi dia 20, 40, 60 kan. 2 cm kepada 20 boleh. Okay, Y boleh letak 2 cm kepada 1. 2 cm kepada 1. 1. Ya. 2 cm kepada 1 1, 2 paling tinggi pergi dekat 3 je. Graf ni tak besar, tak tinggi pun. Sikit je data dia. So 2 cm kepada 1. Maksudnya dia naik 1, 2, 3, 4 sampai 4 je dah. Alright. So boleh cuba untuk hari ni punya latihan, boleh cuba lukis graf ini. So esok hari Khamis nanti kita jumpa. Nanti graf yang awak buat tu, kita akan keluarkan beberapa perkara seperti kecerunan dan pintasan Y. Dia punya C. Okay. Okay, so untuk hari ni boleh sambung dengan latihan, 2 latihan graf ni lah. Alright, so sampai sini dulu. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.